10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat sejahtera kepada pengajar kami iaitu Tuan Muda serta semua ahli-ahli kursus seni tari tradisi dan kreatif. Nama saya Siwa Syangkri, anak perempuan bala, selaku fasilitator pertama mewakili kumpulan 3 ingin membentangkan tentang latar sejarah seni tari Melayu. Sebagai fasilitator pertama, saya ingin membentangkan tentang apakah itu seni tari Melayu dan asal-usul seni tari Melayu kepada kumpulan sasar kami, iaitu anak-anak yatim Batu Bahat. Okey, pertama saya ingin mendefinisikan tentang tarian dari segi bahasa, ialah gerakan badan serta tangan dan kaki berirama mengikut rentang muzik. Manakala tafsiran ahli sejarah pula mendefinisikan sejarah tari sebagai gerakan yang berirama. Tarian boleh diertikan sebagai seni lakon di bawah unsur kesenian dan dilihat di bawah aspek kebudayaan. Ianya dapat dizahirkan melalui sebarang gerakan yang dapat melambangkan kebudayaan sesuatu masyarakat, dan gerakan yang dilakukan pula menggambarkan perasaan jiwa manusia. Secara umumnya, kepelbagaian warisan budaya dan kaum di Malaysia paling ketara dilihat pada tarian-tarian yang terdapat di sini. Tarian-tarian kaum seperti Melayu, Cina dan India, iaitu antara kaum majoriti di Malaysia, benar-benar eksotik dan menawan. Bagi sesetengah masyarakat, setiap tarian yang diwarisi mempunyai makna yang tersendiri. Tarian-tarian ini bukan sahaja diwarisi secara turun-temurun, tetapi juga diubah mengikut kehendak semasa. Setelah sekian lama kaum Cina dan India menetap di Malaysia, tarian-tarian tradisi negara asal mereka juga menjadi sebahagian daripada warisan dan budaya Malaysia. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis tarian yang sama, ada dari segi tarian berbentuk tradisional maupun kontemporari. Tarian tradisional merangkumi beberapa tarian yang mengikut etnik dan juga yang mewakili kenegerian. Tarian tradisi pula, walaupun ditelan zaman, ia masih ditarikan di dalam acara-acara kesenian maupun majlis-majlis kenamaan. Walau bagaimanapun, tarian tradisional sering dihubungkaitkan dengan semangat, ritual dan mistik. Sejajar dengan proses globalisasi, kemasukan tarian kontemporari dari negara barat semakin menular dalam kalangan masyarakat Malaysia dan amat digemari oleh anak-anak muda masa kini. Kebiasaannya, tarian sering dikait dengan iringan muzik, tarian dan muzik, bagaimana ritma yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, tarian juga dapat dijadikan sebagai suatu alat yang dapat mengeratkan perhubungan sesama manusia di samping memeliharanya agar ia tidak dapat ditelan zaman. Sekarang saya nak bagi tahu tentang sejarah dan asal-usul tarian. Masyarakat Melayu kaya dengan pelbagai kesenian dan budaya
kebudayaan tradisional. Kekayaan hasil kesenian dan kebudayaan masyarakat Melayu ini bukan sahaja dibangga-banggakan oleh masyarakat Malaysia, malahan oleh masyarakat luar negara. Terdapat pelbagai bentuk tarian masyarakat Melayu terdapat di Malaysia. Tarian pula boleh dibahagikan kepada pecahannya yang lebih kecil yakni dari segi kenegeriannya. Boleh dikatakan hampir lebih kecil yakni dari segi kenegeriannya. Boleh dikatakan hampir setiap negeri mempunyai seni tariannya yang tersendiri. Perbezaan seni tari dari setiap negeri tersebut boleh dilihat dari segi pakaian, persembahan lenggo tarian, peralatan yang digunakan dan beberapa kriteria lain lagi. Dalam kebudayaan Melayu, tarian merupakan salah satu warisan yang masih kekal sehingga hari ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Hafidah binti Muhammad Nasir daripada kumpulan 3 akan membentangkan berkaitan topik perkembangan seni tarian di alam Melayu. Seni persembahan Melayu dipercayai mencapai kemuncaknya semasa di zaman Apayang Melaka. Struktur kehidupan sosial masyarakat Melayu pada ketika itu yang terdiri daripada golongan bangsawan dan golongan rakyat melahirkan tradisi budaya istana dan tradisi budaya rakyat. Muzik dan tari tradisional Melayu menjadi sebahagian daripada upacara ritual dan hiburan sekular istana diraja. Istana-istana raja di negeri-negeri tanah Melayu mempunyai pemuzik dan penari sendiri. Pada masa itu, genre klasik yang sering dipersembahkan dalam majlis di istana diraja adalah tari gamelan dan nobat. Pengaruh budaya popular semakin meningkat akibat daripada pembangunan bandar-bandar moden semasa zaman kolonial yang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan budaya. Golongan etnik Melayu yang bekerja dengan penjajah tinggal di bandar-bandar menjadi konsumer kepada bahan budaya moden barat. Kebudayaan tradisional di Malaysia kini semakin tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di negara ini, terutamanya di kalangan golongan muda. Terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya keadaan tersebut. Antara faktornya ialah proses globalisasi, kemajuan teknologi maklumat, sikap masyarakat yang dingin serta kekurangan pusat latihan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muslim bin Rahim. Seterusnya saya akan melaksanakan tugasan yang diberi tajuk Siapakah Tokoh Tari Melayu di Malaysia. Sebenarnya terdapat banyak tokoh tari Melayu di Malaysia, tetapi apa yang menarik perhatian saya ialah tokoh bernama Wan Salmah binti Wan Sulaiman atau lebih mesra dikenali sebagai Mami, merupakan penggiat seni yang termasyhur. Bukan sahaja bergerak aktif sebagai penyanyi, pelakon, puisi, tetapi aktif sebagai penari gemalan dan juga tokoh gemalan tradisional Melayu. Beliau dilahirkan pada 16 September pada tahun 1944 di Kampung Tiong, Kuala Terengganu. Beliau terlibat dengan kegiatan seni semenjak di sekolah rendah lagi di Sekolah Rendah Bukit Jambul, Kuala Terengganu. Beliau diberi tunjuk ajar oleh Cikgu Aziz dan mengembangkan perlibatan seni beliau di Sekolah Menengah Sultan Sulaiman. Ketika itu, beliau mengajar rakan-rakannya sahaja untuk melakukan persembahan di kerajaan sekolah. Selepas itu, beliau menyertai kelab belia Darul Ihsan dan perlibatan beliau menjadi lebih aktif. Beliau pernah terlibat dengan drama televisyen dan radio dan beliau salah satu penggerak Suktera iaitu kumpulan penari dan pemuzik tetap di negeri Terengganu. Ketika penubuhannya pada tahun 1974, beliau dalam bidang seni adalah dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik Terengganu, dikurniakan pingat jasa kebaktian, dikurniakan pingat pengakuan negara, dikurniakan anugerah khidmat cemerlang negeri Terengganu, anugerah khas juri tokoh budaya Terengganu, ahli mahkota Terengganu dan tokoh seni budaya Terengganu pada tahun 2016. Beliau membawa tarian gemalan Melayu ke peringkat antarabangsa dengan membuat persembahan di Frankfurt di Germany, Milan, Amsterdam dan Zurich. Beliau juga pernah mewakili Malaysia ke Festival Seni ASEAN kali ke-9 di Hong Kong pada tahun 1984
dan membawa promosi penggalakan pelancongan ke negara Eropah pada tahun 1988. Apa yang membanggakan saya sebagai rakyat Terengganu, beliau merupakan penyanyi asal lagu tradisional Terengganu iaitu Ulik Mayang. Sedikit informasi yang saya mahu selitkan adalah Mami pernah berkata tarian Ulik Mayang itu bentuk asalnya adalah sebuah tarian memuja semangat. Menurutnya, penyanyi Ulik Mayang akan menggunakan mayang pinang dan menggoncangkan semasa menari sehinggalah ia merasakan mayang pinang tersebut bergoncang dengan sendirinya sebelum dilepaskan kepada penari yang lain. Tarian ini kebiasaannya diamalkan untuk memuja semangat laut. Namun pada hari ini kepercayaan atas semangat itu sudah hilang. Sebaliknya, tarian ini cuma tinggal sebagai bentuk hiburan sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada tuan muda iaitu selaku tenaga pengajar dan rakan-rakan sekelas kursus seni tari dan tarian kreatif. Nama saya Muhammad Syahrul Hamizan bin Mustafa, nombor matrik DE 180020. Di sini saya ingin menerangkan iaitu jenis-jenis tarian yang terdapat di antara jenis-jenis tarian yang terdapat di Malaysia ialah pertama, saya memilih tarian gamelan. Tarian gamelan mula dipersembahkan di istana di Empire Riau dan Lengang pada kurun ke-17. Ia mula dipersembahkan buat kali pertama kali di khalayak ramai di Pekan Pahan dalam tahun 1811 dalam upacara persandingan Tengku Husain. Menurut Tengku Mariam, pada asalnya tarian ini terdiri daripada 77 jenis gamelan, tetapi ada hari ini hanya tinggal 33 sahaja jenis gamelan dan kesan daripada ketiadaan tenaga pengajar jenis tarian itu. Tarian ini dipersembahkan secara eksklusif oleh penari wanita. Boleh dipentaskan secara dalaman atau persembahan terbuka. Unsur Jawa boleh dilihat dari segi seni tari tersebut. Secara estetiknya, tarian ini adalah sangat cantik dan kaya dan sangat cantik dan merupakan bentuk tarian yang paling kaya dari segi jenisnya. Dan selain itu juga, selain daripada tarian gamelan, di Malaysia juga terdapat tarian zapin. Tarian zapin merupakan tarian yang terkenal di negeri Johor. Perkataan zapin berasal daripada al-zafran, iaitu gerak kaki. Mengikut sejarah, tarian ini pada mulanya adalah sebagai tarian hiburan di istana yang dibawa dari Hadramaut, Yaman Selatan oleh pedagang Arab pada abad ke-13 yang bertujuan digunakan amalan bersedekah untuk menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun Islam. Kini tarian zapin masih lagi dipersembahkan dalam majlis formal dan tidak formal. Sebagai contoh, majlis perkahwinan, majlis peresmian dan sebagainya. Di samping itu juga, kita juga tarian yang terdapat di Malaysia iaitu tarian Sumazau. Tarian Sumazau adalah tarian kaum Kadazan yang lazimnya dipersembahkan sewaktu acara-acara keagamaan dan kemasyarakatan. Ia dipersembahkan sebagai tanda kesyukuran atas hasil tualan padi yang banyak. Untuk menghindar roh jahat dan untuk mengobati penyakit, penari lelaki dan perempuan mempersembahkan tarian yang mengasyikkan ini dengan gerak-geri perlahan serta pergerakan yang menggambarkan burung yang sedang terbang. Di samping itu juga, tarian yang terdapat di Malaysia juga ialah tarian naga. Tarian naga ialah sebentuk tarian dan persembahan tradisional dalam budaya masyarakat Cina. Sepertilah tarian singa, tarian naga sering dipersembahkan pada musim perayaan Cina. Orang Cina selalu menyebut keturunan naga sebagai lambang identiti etnik. Pada fikiran orang Cina, naga adalah sejenis kehidupan yang menguntungkan. Naga mewakili kekuatan yang tiada bandingan, yang boleh menghilangkan nasib buruk dan mencegah penjenayah. Oleh sebab itu, sejak zaman nenek moyang semasa mereka merayakan Tahun Baru Cina atau memimpin prosesi untuk menyambut seorang dewa, bahkan ketika ada bencana alam atau bencana peribadi berlaku, mereka akan mengadakan tarian naga untuk berdoa supaya mendapat berkat dari syurga.
Seterusnya, tarian kipas. Tarian kipas merupakan satu jenis tarian yang memerlukan 9 orang ahli, di mana 7 wanita dan 2 orang sahaja lelaki. Jenis tarian ini menunjukkan bahawa kipas Cina mempunyai erti yang sebati dalam masyarakat Cina. Masyarakat Cina di mana dewa-dewi pada masa lalu sentiasa menjadikan kipas sebagai alat keperluan. Tambahan dan akhir sekali, sekian saja daripada saya. Yang tajuk yang saya dapat iaitu jenis-jenis tarian yang berada di Malaysia dan kebaikannya. Saya daripada kumpulan 3 yang diketuai oleh Siva. Itu saja. Sekian, terima kasih. Hello, good afternoon. My name is Sur Salat Keri, the PTP faculty, matric number AB190432. Today, I want to say something about how to maintain Malaysian dance in this generation. First, we are digital generation, and we can maintain everything through the internet. But we need to teach youth generation importance of a dance. Why dance is important? Because of it improving conditions of the heart, increase muscular strength, improve general psychological well-being, better social skills, improve balance, and increase physical confidence. Dance have a lot of benefits, and in Malay dance, it is how Malaysian people, the way the Malaysian people live before now. So I have another 3 points is increase interest between the youth and to the culture and youth, knowledge and experience. We need to open up workshops. We need to have classrooms for dance available in universities and everywhere, and teach generation important of dance. Sekian daripada kami, Ahli Kumpulan 5.